Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita pakai ini Ya. kalbun salim. Salim. Ada nak tanya nak beli Ya. kalbun salim. Kalbun salim. Tak ingat berapa hari. Mungkin 42. Malaysia 40. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puan sihat Alhamdulillah. Syukur. Ji. Allah Akbar. InsyaAllah kita mulakan umur kita hadiahkan pahala keberkatan kemuliaan Al-Fatihah, syafaat Al-Fatihah pada keluarga kita yang telah kembali ke rahmatullah, mak bapak, atuk nenek, saudara mara, mungkin anak, jiran-jiran kita insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah. 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 Astaghfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah wa rasulillah syafi'illah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat semua, Allah masih beri kita kekuatan, kesihatan, kelapangan. Ini anugerah Allah. Ya, sangat bahagia kalau kita menerima anugerah dari seorang naik pentas sampai mati kita ingat. Sampai mati kita ingat, ya. Kita puja dia, oh, canang. Ya, manusia tu ni Allah beri. Allah beri percuma banyak sangat. Hari-hari, setiap second Allah beri kita anugerah. Allah, ya. Itu orang sekali. Kita boleh kenang sampai mati. Allah hari-hari setiap second beri kita anugerah. Allah, ya. Anugerah nyawa. Mana ada pernah off nyawa kita? Kalau off terus. Beri kita iman. Allah, ya. Ya. Ingat
sengsaranya orang tidak beriman, dihuman ke neraka. Ya. Tak ada maaf, tak ada ampun, tak ada sorry. Ya. Ini satu anugerah besar. Ya. Besar. Ya. Lebih besar dari nilai bumi dan langit dan segala isinya. Solat sunat subuh seperti pahalanya seperti bumi dan langit dan segala isinya. Nak besar ke kecil? Besar mana nak ukur? Tak berdaya kita. Allah ya kan. Maka hari-hari pula solat sunat subuh. Lagilah subuhnya kan. Dan insya-Allah anak nak kongsi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani fil lisan. Dua kalimah yang ringan pada lisan. Saqilatani fil mizan, tapi berat pada timbangan. Timbangan amal kita, dacing kita, mizan. Ya. Amal baik, ya, sama berat dengan amal dosa. Masukkan kalimatan ni terus jongking. Berat. Allah. Habibatani ila Rahman, sangat dicintai oleh Allah SWT, oleh Ar-Rahman. Allah sangat cinta. Bila Allah cinta sesuatu ada pada kita, dia cinta dekat kita. Kalau Allah cinta sesuatu, suka pada sesuatu, tak ada pada kita, Allah benci kita. Ya. Macam kat sekolah. Ya. Bila murid tu lengkap pakaiannya, adabnya, kedatangannya, ya, pelajarannya, semua cikgu suka dia. Tapi kalau datang pukul 10 hari-hari, keluarkan surat pindah sekolah lain, tak suka budak tu. Datang sekolah asyik bergaduh, pindah. Allah begitulah. Ya. Iaitu subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Ya. Banyakkan zikir tasbih. Tasbih subuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Ada yang tambah wa atubu ilaihi, tak apa, tambah banyak-banyak pun tak apa. Ya. Tapi yang penting tu subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ya. Tasbih ni benih dusun, ladang, buah-buahan di syurga. Allah sebut kurma, an-nakhlu, ya, syurga. Semualah buah-buahan, ya. Buah-buahan ni semua datang dari syurga, turun ke bumi. Allah turunkan ke bumi. Ya, 1% je. Ini pun dah congak-congak dah kita makan, tak terhabis. Ya. Kat syurga 100%, apa nak khabar? Tak terkhabar kita. Ya. Mari kita tanam dusun durian kita, ladang durian kita di syurga. Ladang manggis kita, ladang rambutan, ladang anggur, ladang apa lagi. Ya. Dengan cara bertasbih, ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Tasbih ni menghapuskan dosa-dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Allahu akbar. Kalau manusia tak mau sajalah, ya. Dia saja membiarkan dirinya masuk ke neraka, masuk ke murkaan Allah SWT. Waliyazbillah. Ya. Allah. Bertasbih ni bertambah rezeki. Ya. Banyakkan tasbih. Allah bagi laluan-laluan rezeki, jalan-jalan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya. Umum macam kita ni kena banyak tasbih. Sebab anak kita ramai, cucu kita ramai, masyarakat kita ramai. Nak minta tolong itu, minta tolong ni, minta bantuan, minta sedekah. Jadi kita kena kaya. Jangan takat paras hidung je. Kena banyak tasbih ni, banyak lagi berkarya, ya, berkhidmat, bekerja, mencari sumber-sumber. Sebab kita nak beli syurga. Jangan kata dunia ni mati tak bawa. Kan? Yang tak bawa tu, yang kita tak bawa tu, yang kita kedekut. Ya. Kalau yang kita pemurah, mengiringi kita dalam kubur, menjadi benteng pertahanan dari kemurkaan mungkar nakir. Kan?
dimasukkan ke syurga, bawa amal sedekah pun pimpin kita masuk syurga. Jadi dunia ni kita mesti melihat dia adalah peluang untuk masuk syurga. Sebab tu Imam Al-Banna kata dalam usul islinya, Islam itu al-kasbu wal ghani. Islam itu usaha dan kekayaan. Sebab apa? Sebab Islam tidak suka umatnya meminta-minta. Kan? Allah nak semua hambanya kreatif. Kreatif. Dia kerja tu bukan nak buat tabungan di bank, dia kerja tu nak tolong ramai orang susah. Kampung kita ramai orang susah. Ramai orang susah. OKU, orang tua yang uzur, yang perlu dibantu. Kematian mak ayah. Kelas saya di Jeram Tepi, dua beradik sekolah rendah, mak bapak meninggal. Nak khabar apa tu? Apa masyarakat nak khabar? Nak beritahu. Dia bantulah dia. Contoh gitu kan. Dia bantu. Inilah peluang kita nak masuk syurga. Dengan mudah. Menolong orang masuk syurga dengan cara yang mudah. InsyaAllah. Baik. Satu lagi anak kongsi hadis Rasulullah daripada anak Abdul Rahman qala Rasulullah idza sallaita subha faqul qabla an takallama ahadan minan nas Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Selepas saja solat subuh jangan terus sembang. Sabar-sabarlah sembang tu, simpan dulu kat pintu. Lepas solat subuh, kalau dengan berjamaah ni ikut imam lah kan, hendaklah berdoa Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar 3 kali atau 7 kali. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ibu-ibu kalau solat di rumah tu bacalah kuat-kuat biar anak dengar. Ini bisik-bisik panjang, anak tak dapat belajar. Baca kuat-kuat, jom ikut. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, lindungi aku dari api neraka. Ini Rasulullah kata baca 3 kali atau 7 kali. Fa innaka in mut, sungguhnya bila kamu mati paginya, siangnya hari itu, kata Allah Azza wa Jalla jiwaran minan nar, Allah akan catat kamu adalah ahli yang dihindarkan dari api neraka. Kan mudah nak masuk syurga. Tapi kena baiklah, hati mau baik ber, minda kena baik ber. Begitulah juga kalau kita baca waktu maghrib, ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Mati malam tu Allah catat dia adalah ahli jauh dari api neraka. Maknanya ahli syurga. Itu yang saya selalu sebut, ahli syurga, ahli syurga. Sebab kita mengharap syurga Allah SWT, rahmat Allah supaya masuk syurga. Lagi cantik ada hadis yang lain, baca Allahumma inni as'aluka al-jannah wa Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ajirna minan nar, Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ajirna minan nar, atau wa qina azabannar. Ini maksud tujuannya sama, untuk menghindarkan kita dari api neraka. Itulah antara tujuan besar kita hidup di dunia ini, hidup beribadah kepada Allah SWT. InsyaAllah. Baiklah, kita masuk kitab kita Qalbun Salim. Dunia ni rosak kerana hati manusia rosak. Imam Al-Banna kata, orang ana rujuk buku Imam Al-Banna untuk contoh, buku lain pun banyak juga contoh-contoh lain. Imam Al-Banna kata
masyarakat di Mesir tu nak 8 juta apa kedai ni miskin. Petani yang miskin. 4 juta tak ada tanah. Ya. Cuba kita bayang orang yang tak ada kerjaya dan tak ada tanah nak duduk kat mana? Kalau Malaysia ni duduk kat mana? Bawa kolong-kolong ke tak? Ini 4 juta. Ya. Penduduk Melaka pun dah 1 juta. Itu berapa ramai 4 juta? Campur 8 juta lagi. Yang miskin ada pendapatan tapi miskin satu hari sebulan pendapatan ni RM1.80. Dia boleh beli apa? Sebab tu ramai tak bersekolah. Ya? Puncanya ialah ada manusia yang hatinya busuk. Pertama, penjajah. Dia punggah segala harta pertanian, harta industri di Mesir itu, bawa ke negara dia. Tenganga orang Mesir takat menjadi penuntut. Ya? Kenapa jadi gitu? Sebab pemimpinnya pun berhati busuk. Rasuah. Jadi pemimpin pun diam, ambil lah. Yang penting aku dapat rasuah. Penjajah nak ambil lah. Yang penting perut aku beres, keluarga aku, rumah aku, kenderaan aku. Rakyat miskin berjuta. Sebab tu Imam Al-Banna tu bukan jamaah tu, ikhwan muslimin. Nak membetulkan masyarakat. Supaya masyarakat mesti al-kasbu, mesti berusaha. Dengan jayanya insyaAllah. Baik. Pentingnya kitab Qalbun Salim ni. Qalbun tu hati yang salim, hati yang sejahtera. Hati yang sejahtera ni wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Allah ajar dengan arahan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Arahan yang umum. Bekerjasamalah dalam kebaikan dan takwa. Kan? Semalam anda pergi jumpa sahabat Qori Ustaz Isa di Batu Pahat dengan Haji Saidi, pergi ke sana ziarah dia. Ya. Dia cerita, Haji Saidi yang cerita dalam perjalanan tu, orang Cina berniaga, orang Melayu berniaga, bumi langit beza. Ya, dia pernah berniaga, dia dalam kesusahan, orang Cina ditolong. Dia berniaga juga. Orang Melayu ni hantar bomo, teruk dah Melayu. Tak boleh tengok kawan ni maju, hantar bomo, hantar sihir. Dia tak adalah uncang kuning letak di kedai dia tu. Jadi dia kata payah lah. Jadi orang kita ni belajar agama tapi amalannya syirik. Itu syirik lah. Syirik. Sebab puncanya hati lah. Hati tak bersih. Hati tak bantu-membantu, tolong-menolong. Baik. Kita ulang balik. Qalbun Salim ni pertama bicara kita ialah bicara nikmat Allah. Nikmat Allah itu ada dua. Nikmat yang wahbi, nikmat yang tak perlu kita usaha. Memang Allah beri percuma. Allah dah sediakan. Bumi Allah dah sediakan lama dah. Tak payah kita buka kilang nak buat bumi pula. Cukuplah bumi Allah ni yang seluas ini. Tak berdaya kita nak mengurus. Yang kedua, nikmat al-kasbi, nikmat yang mesti diusahakan, kemuliaan yang mesti diusahakan, kelebihan yang mesti diusahakan. Antaranya iman kena usaha. Dia bukan duduk goyang kaki donang sayang deng datang iman dah. Mesti diusaha, mesti dicari, mesti dipelajari, mesti diamal. Rezeki makan minum kena cari. Tapi bumi dah Allah bagi free dah, kan? Nyawa Allah bagi free. Tapi akhlak itu kena usaha. Nyawa tu nikmat, akhlak pun nikmat. Akhlak kena usaha. So antara akhlak yang dibicarakan dalam kitab ni ialah ahwalun nafs, tata kelakuan diri kita, jiwa raga kita, fikiran kita, hati kita, nafsu kita. Ni kena dipelajari supaya kita dapat kawal dia, kita dapat susun dia taat kepada Allah SWT.
Jadi untuk mendapat akhlak yang mulia ni, buku ni menyarankan 4 strategi. Pertama, kita mesti ada hikmah, strategi hikmah, bijaksana. Kita kena belajar bijaksana ni. Bijaksana tu artinya dia tahu hukum, baik, hukum tak baik, halal, haram, ini akhlak tak elok, beradab dengan orang tua macam mana, kena belajar. Beradab dengan cikgu macam mana, beradab dengan mak abah macam mana, dengan jiran bagaimana, ni semua kena belajar. Ni nikmat, ni semua nikmat. Nikmat yang nikmatul kasbi, nikmat yang perlu diusahakan. Perlu di try and error, kan? Perlu dipraktikkan, implementasikan. Baik. Barulah lahir, bila dia bijaksana, baru lahir orang-orang yang ta'awanu 'alal birri wat taqwa, boleh bekerjasama, boleh bantu-membantu, boleh bersedekah, boleh sama-sama membangunkan negara, sama-sama membangunkan Korea. Ni hati-hati yang baik ni. Dalam kumpulan hati yang baik itu, ada seorang hati tak baik, payah kita. Sebab tak boleh, walaupun seorang dia kacau bilang, macam air lah, air teh tarik, masukkan tai cecah, rosaklah satu cawan ni, tak boleh minum. Yang baik ramai, AJK berapa orang? 11, 12, katalah 15, ada seorang je penyakit, rosak. Kumpulan tu, jamaah tu akan rosak. Sebab tu akhlak ni sangat penting. Imam Al-Ghazali kata, hati itu, kalau orang itu mulia kerana hatinya baik, orang itu hodoh kerana hatinya hodoh. InsyaAllah. Yang kedua, strategi kedua ialah syaja'ah. Ni nak bicara pagi ni, kita sambung syaja'ah. Syaja'ah ni bahasa terjemahannya berani, tapi nak faham berani tu macam mana, kan? Kita cuba kongsi, berani mengalahkan nafsu mazmumah. Kita mesti berani melawan nafsu mazmumah. Mazmumah tu sentiasa berlega di hati kita, di minda kita, nafsu kita, dia berlega 24 jam, dia berlega. Kalau kita pilih dia, dia suka. Kita kalahkan nafsu mazmumah kita, sifat-sifat amarah kita lawan dia, sifat-sifat kedekut bakhil, sifat-sifat sombong ujub, sifat-sifat riak, takabur. Ini nak melawan ni, selagi kita hidup lah, dia akan datang bertandang di jiwa raga kita. Maka ilmu-ilmu yang kita pelajari ni nak membantu kita untuk melawan, insyaAllah. Baik. Syaja'ah ni sifat mulia, berani ni sifat mulia, berani, sangat mulia. Berani bertindak maknanya berani mengimplementasikan, berani melakukan, sifat yang mulia. Berani menolong orang, sifat mulia. Berani berziarah, sifat mulia, kan? Sifat mulia. Berani menegur, sifat mulia, kan? Menegur ni bukan sekadar menegur orang salah, dia buat salah kita tegur, kan? Berani ni berani memberi salam. Saya pernah beri salam 2 kali jumpa kes ni. Masuk masjid, solat Jumaat, beri salam. Assalamualaikum cik, awak kenal saya ke? Ni pegangan hodoh ni, kan? Kita berani tak beri salam, akhirnya kita pun tak payah beri salam. Berani beri salam. Kenal tak kenal, kita mesti berusaha bertaruh. Ni tugas utama kita, bermasyarakat mesti bertaruh. Kemudian syaja'ah juga mengutamakan kebenaran, kebenaran, yang benar, yang betul, yang tulen, yang asli. Kadang-kadang kita takut. Ada satu kitab lagi, hadis 40 akhir zaman, ada sebut ada orang tak berani menegur pemimpin.
Sebab bila tegur, buang kerja di pulau, kan? Itu jadi tak berani tu. Ya. Tapi orang berani macam Imam Al-Banna sampai syahid, kan? Yalah, nak tanya anak pun tak seberani itu, kan? Tapi kita ada cara-cara untuk menegur, kan? Cara-cara menegur. Ya. Berani memimpin, berani menunjuk cara, kan? Dan antara yang penting, syaja'ah ni lah, berani melawan nafsu sendiri. Nafsu mazmumah tadi, nafsu huduh, tak elok. Syaja'ah ni bukan penakut, dia tak takut. Dia tak takut untuk berkomunikasi, dia tak takut untuk bertegur siapa, dia tak takut nak berkongsi ilmu, dia tak takut nak tanya orang ilmu, takut. Dia tak takut. Syaja'ah itu ialah berani, tekun dan sabar. Dia buat, dilaksanakan, terus dia buat. Itu orang yang berani, ya. Orang berani, orang syaja'ah, orang yang cekal, hatinya cekal. Cekal ni maknanya konsisten, istiqamah, ya. Dia terus buat, dia penuh kesabaran, dia tenang, ya. Dan dia berjaya menguasai diri. Ini orang yang berani, ya. Syaja'ah. Baik. Syaja'ah ni ada berapa jenis syaja'ah, kan? Pertama, syaja'ah fi harbiyah, berani dalam peperangan. Tengok beraninya Brigade Al-Qassam, cerdiknya Brigade Al-Qassam, bijaksananya Brigade Al-Qassam, sabarnya Brigade Al-Qassam. Syaja'ah ni sangat tinggi, cerdiknya, bijaksananya, ya. Strategiknya, dunia pun dah akui, tak boleh lawan. Tak ada siapa boleh lawan, ya. Brigade Qassam. Dia punya target memusnahkan semua alat-alat ketenteraan. Dia tak bunuh rakyat macam si pengecut Israel tu. Dia tembak bangunan, ya. Brigade Qassam tak buat gitu. Dia tembak tank-tank dia, helikopter dia, kapal-kapal laut dia, kapal terbang dia. Musnahkan semua yang dikatakan kekuatan tentera tu, dimusnahkan, ya. Yalah, membunuh tentera itu memang antara target, ya. Harbiyah ni, waktu peperangan Tabuk, Rasulullah panggil semua sahabat-sahabat bermusyawarah. Berapa lama dia mesyuarat? Sebulan Nabi bermusyawarah. Ini lama tu. Tiap malam Nabi mesyuarat. Nabi tak balik rumah sebulan. Sahabat kan cemas. Rasulullah ni bercakap, ya, tak balik rumah ni, kan? Di Madinah tu rumah Rasulullah kan sebelah je. Ni Masjid Nabawi, rumah dia semua. Nabi tak balik. Ya. Mengadakan mesyuarat, perbincangan, diskusi, mesyuarat, sampailah satu ketumbukan tentera berjaya dibina, dibentuk, ya. Jadi bila Rasulullah offer kepada semua yang hadir selama sebulan tu, hari ni offer, buka tawaran, besok buka tawaran, siapa nak ikuti peperangan ni, peperangan yang musim panas, musim Ramadan ni, panas terik jauh, sebulan perjalanan, ya. Siapa yang sudi, angkat tangan lah. Termasuk budak-budak kecil yang tempang-tempang buat angkat tangan, beraninya sahabat-sahabat, ya. Maka Rasulullah nilailah setiap individu tu sesuai atau tidak. Budak-budak kecil dikecualikan, walaupun mereka berduyun-duyun angkat tangan, ya Rasulullah, kami nak ikut. Ini beraninya, kan? Ya. Yang tempang pun, kan? Yang miskin pun, yang tak ada apa-apa pun, semua datang jumpa Rasulullah nak sertai peperangan. Beraninya mereka. Lepas tu nak siapkan alat tentera. Persiapan tentera yang berjalan sebulan perjalanan, lepas tu berada kat sana pula.
perlu makan, perlu kenderaan, makan minum. Jadi Rasulullah buka tawaran. Siapa nak sediakan makanan? Siapa nak sediakan kenderaan? Maka Abu Bakar pun balik, Umar pun balik ke rumah, Zainal Osman pun balik ke rumah, dan sahabat-sahabat lain. Umar kata, kali ini aku nak bagi separuh dari hartaku, nak mengalahkan Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar pun sampai, ya Rasulullah, ini harta aku wakaf untuk Tabuk. Aku beri semua. Rasulullah tanya, apa baki untuk keluargamu? Tak apa, aku ada Allah, aku ada Rasul, cukup. Bila Umar dengar, tak menang lagi aku, tak boleh menang lagi, sebab Umar bawa separuh hartanya. Mungkin boleh buat pembacaan lagi, separuh tu banyak mana, Zainal Osman bawa 100 ekor unta. Rasulullah kata terima kasih. Dia tengok lagi, siapa lagi nak beri? Tengok wajah saya, Zainal Osman. Ini Rasulullah tengok aku, dia nak lagi aku ni. Aku beri pula unta, kuda. Kan? Dia tengok lagi. Kan? Zainal Osman ni kaya. Jadi banyaklah. Jadi ini syaja'ah, berani mewakafkan diri, berani mewakafkan hartanya. Kita taklah sampai tahap ni. Kita boleh masuk ke syaja'ah kita dalam dakwah yang aman, yang tersentosa. Kalau tak berani juga payah kita. Perang tak berani, dakwah pun tak berani. Jadi kita beranilah. Kena mencuba, kena masuklah. Kumpulan-kumpulan yang mengadakan usaha-usaha membentuk dakwah ni kan. Masjid kita banyak program-program dakwah, kan. Kemudian syaja'ah nafsiyah, berani melawan nafsu. Berani melawan nafsu. Melawan nafsu ni kena buat latihan. Orang pertama angkat tangan, siapa nak wakaf, walaupun sikit, aku wakaf RM10, tak apa, biarlah orang RM1,000 pun, tapi kita nak lawan nafsu kita. Jangan kedekut, jangan takut. Kita jadi orang pendahulu, orang yang antara yang cepat, memberi pertolongan. Jangan layan nafsu kita tu. Nanti kalau awak beri RM10 ni, apa baki duit awak? Dia bisik kat kita, ni anak awak nak makan apa? Dia bisik lagi, lama tak beri apa-apa. Itu nafsu. Mana Allah kata, bila kita berwakaf, bersedekah, Allah ganti lebih banyak, kan? Lebih banyak. Jadi kerana tak yakin, percaya tapi tak yakin, itu masalahnya. Sebab tu firman Allah yang awal-awal cerita muttaqin, kan? Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Nak target takin ni, bukan beriman aja, tinggi lagi muttaqin. Orang muttaqin ni orang bertindak. Beriman ya aja, aku percaya Al-Quran tapi tak baca, tak muttaqin. Tak sampai kualiti yang Allah nak. Di nafsu ni banyaklah cara kita, cara berpuasa, kan? Banyakkan selalu berpuasa sunat, banyakkan zikir, istighfar, banyakkan taubat, banyakkan doa. Ya Allah, jadikan aku orang pemurah, hamba yang pemurah. Kena doa tu. Jangan jadi hamba yang kemut, simpan. Itu yang kata mati tak bawa. Tapi orang yang bersedekah, orang pemurah ni, mati dia bawa. Dia bawa harta-harta yang disedekahkan. Kena berdoa. Allahumma ja'alna min ibadikal muttaqin, Allahumma ja'alna min ibadikas sabirin. Itu kena minta. Mohon. Allahumma inna nas'aluka minal mujahidin, kan? Datuk. Baik, yang ketiga, syaja'ah implementasi, amali. Mesti berani mengamalkan. Mesti berani mengamalkan. Jangan masukkan orang kata apa, jangan, itu semua bisikan syaitan.
Nanti orang kata tunjuk alim, itu syaitan bisik. Memang kerja dia supaya kita tak buat. Ya. Peduli dia. Kita nak lawan syaitan yang mengganggu. Ya. Kita buat, ya. Apa-apalah kita buat, ya. Semangat tenaga ke, buat amal fardiah kita dengan Allah, sembahyang sunat kita, ya. Dulu ni biasa perkataan-perkataan, nanti orang kata apa? Tunjuk alim lah tu. Ini syaitan manusia ni. Minal jinnati wan nas. Surah An-Nas. Membisik-bisik sampai kat dia mesej sampai kat kepala kita. Orang tu jauh, tak pernah jumpa kita pun, tapi mesej tu sampai kat otak kita, sampai kat hati kita. Akhirnya kita tak buat, ya. Nanti tunjuk alim lah, tunjuk pandai lah, bukan gitu. Ada amal-amal yang kita kena tunjuk dengan Allah SWT, kepada Allah SWT, supaya dia jadi uswatun hasanah. Itu ada konsep uswatun hasanah pula. Jadi contoh teladan kepada keluarga, kepada masyarakat, kan? Kan kita harus sebut orang alim tu meninggal, Allahu Akbar, tak sempat aku berguru. Orang yang baik. Dulu masa dia hidup kita buat ada je, ya. Dan meninggal disebut-sebut. Baguslah tu, ya. Tapi balik pada kita, apa implementasi kita, ya? Macam wakaf kan, selalu masjid buat wakaf, ya? Masjid Husna, masjid ni Nurul Hidayah buat wakaf, ya? Wakaf sumbangan-sumbangan dalam di bawah istilah wakaf. Nak buat garaj 6,000. Siapa nak wakaf? Satu kaki RM20. Okey, saya 20 kaki je. Tak apa sebut dengan dia. Sebab itu memang teknik pengurusan, ya. Kena berani, ya. Yang keempat, syaja'ah qiyamul lail. Ana bila buat rujukan, subhanallah, dia bicarakan sampai tahap ni, bahawa qiyamul lail itu syaja'ah, berani kita menempah kemuliaan di alam kubur. Kan qiyamul lail itu penolong kita di alam kubur. Kalau kita tak berani, siapa nak tolong kita? Apa syafaat yang boleh menolong kita, ya? Qiyamul lail. Setidaknya 2 rakaat tahajud, 1 witir, tambah lagi elok, ya? Sebab kita nak mempersiapkan diri kita memasuki rumah baru kita. Rumah baru kita kubur lah. Boleh jadi sesempit liang lahat, boleh jadi macam banglo. Nabi kata siapa yang baca Al-Quran besok kuburnya terang 70 hasta. Oh, besar tu. Ini berapa hasta dari sini ke dinding? Ada 40. Ini 70 hasta, 360 darjah. Itu banglo kita. Mesti berani, ya. Berani membangunkan diri kita, ya. Kemudian as-sarhu fil haqq. Syaja'ah dalam konteks as-sarhu fil haqq. As-sarhu fil haqq ni menyatakan kebenaran. Yang benar. Apa yang benar? Ada benar kategori A, ada benar kategori B. Memang ada. Itu dipanggil fatwa, itu dipanggil khilaf, ya. Semayang dalam mukim 4 rakaat, zuhur 4 rakaat, musafir 2 rakaat. Itu tahap-tahap, tengok keadaan suasana. Berpuasa, musafir boleh buka, tak buka lagi baik. Itu maksudnya. Kebenaran mengikut tahap-tahap, ya. Ciri-ciri pemimpin begini, ciri-ciri penolong pengarah begini, ciri-ciri pegawai begini. Ciri-ciri berbeza. Ada yang mesti sama, ada yang tak sama, kan? Ini menyatakan kebenaran. Jadi tak perlu kecil hati, kan? Bila kita kata ini awak punya pandangan ni tak apa elok, jangan kata tak elok. Kita pilih je mana terbaik. Jadi barulah orang seronok beri pandangan. Jadi kalau pandangan awak ni tak sesuai, pandangan awak ni kuno, orang diam satu dunia diam. Dia terima, Jadi dia
cuba menerangkan sesuatu yang baik, kita terima. Lepas tu kita pilih mana yang awaliyat dia mana, ya. Menyatakan kebenaran, menyatakan hak, ya. La ilaha illallah, ni kalimah paling hak, kalimatul haq, la ilaha illallah, kan. Berani sebut. Macam di Jalan Abdul Rahman tu ada kedai barber, Encik barber, kan. Mesti kita rangka diri kita. Kalau tuan-tuan belanja kat situ lah, saya selalu beli situ, beli apa, jagung, dedak. Mesti ada satu target kita boleh cerita sampai ada kalimah iman keluar dari mulut kita pada dia, ya. Kita rangkalah, ya. Macam mana selalu kata, alhamdulillah, mesti syukur pada Allah, terima kasih pada Allah, thank to Allah. Ramai orang datang hantar duit sama awak mesti syukur pada Allah. Jadi yang mudah-mudah dulu, ya, mudah-mudah dulu, ya. Dulu ada satu pengalaman di USJ, jaga Nepal. Nepal ni kebanyakan ni Yahudi apa, Hindu lah, kan. Dia pandai bahasa Inggeris, sikit-sikit lah bahasa Melayu, kan. Dia tanya, why people always come to mosque? What are they doing? Dia kata, mereka datang ni kerana mereka bersyukur. They come because they want to say to Allah, syukur, thanks to Allah, because Allah give hand, give eyes to you, give more to you, give everything to you. Just say thank to Allah. Panjanglah ceritanya, anak pun lupa apa poin-poin anak guna. Beberapa bulan lepas terdengar dia masuk Islam. Yalah, asbab lain pun banyak, kan. Ya. Dah masuk semayang, ya. Jadi bila kita tak cerita, ya, Allah bagi pimpin kita dalam juzuk 30, ya. Cerita manusia ni kita menceritakan kehebatan Allah demi masa, ya. Demi wasyamsi waduhaha, tengok matahari siapa buat, siang terang, malam dia tidur, kalau boleh guna bahasa tu lah. Ini semua Allah buat. Kalau ini matahari tak ada, awak mati mah, pokok tak boleh hidup mah, mesti thank to Allah. Mula-mula bawa dia rasa thank to Allah SWT, kan. Itu menyata kebenaran, Syaja'ah juga kitmani sir. Syaja'ah ni berani menyimpan rahsia maruah orang simpan, rahsia diri simpan, rahsia maruah orang simpan, keburukan simpan sampai tak ada dalam ingatan kita. Jangan simpan dalam ingatan kita, ya. Siapa yang menyimpan maruah orang lain, Allah akan simpan maruahnya, tutup maruahnya di alam barzah, di mahsyar nanti, ya. Sebab tu mulut kita kena jaga, jangan celupa-celupa cerita buruk orang, kata-kata, ya. Tak payah cerita, tak ada faedahnya, bukan dapat pahala sebesar bukit Hud, ya. 1 sen pun tak dapat pahala, ya. Malah menghapuskan pahala-pahala yang ada, yang beria-ia kita cari, kita rumput, habis kerana mulut suka berbicara rahsia orang, ya. Keburukan musuhnya. Kalau kebaikan tak apa, kebaikan memanglah kena kongsi kebaikan, ya. Syaja'ah seterusnya yang terakhir, al-mulkun nafs indal ghadab, mampu mengurus diri ketika marah. Ini orang yang syaja'ah, orang yang hebat, orang yang berani, orang yang sabar, ya. Orang yang bijaksana, ya. Dia mampu kawal kemarahan dia, ya. Mampu kawal, ya. Dia tak akan hemburkan kemarahan dia depan orang, ya. Dia tak akan hemburkan kemarahan dia pada suami dia, tak akan hemburkan kemarahan pada isteri dia, pada anak-anak dia. Kawal. Oh, ini memang perjuangan besar, ya. Siapa berjaya ni, cantiklah, alhamdulillah, ya. Nanti Allah beri kemuliaan. Siapa yang dapat mengurus diri, mengawal marah dia, mengawal benci dia, mengawal kesumat dia, dia adalah orang-orang hamba Allah yang mulia, ya, insya-Allah.
Baik, terakhir ya, insya-Allah. Antara sumber-sumber membina syaja'ah ni pertama Al-Quran ya. Al-Quran. Bina Allah latih kita ayat-ayat untuk membangunkan semarak keberanian kita ya. Bersama Allah, bersama Islam, bersama kebaikan ya, menghadapi musuh manusia, musuh nafsu ya. Ada satu firman tu, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menemui musuh, naklah kamu perkokohkan diri, jangan pecut, jangan apa pecut pula, jangan belot, jangan lari diri. Wazkurullah, dan naklah banyakkan zikir, insya-Allah kamu akan berjaya ya. Jadi nak bina sifat berani ni kan banyak zikir, banyak doa ya. Allah sebut la raiba fi zalikal kitab la raiba fi, jangan ragu-ragu ya. Kalau ragu-ragu tu jadi penekut, jadi pengecut ya. Jangan sekali-sekali ragu-ragu dengan Allah, nikmat Allah, pertolongan Allah, syurga Allah ya, barakat Allah, maghfirah Allah, jangan ragu-ragu ya. Seterusnya tawakal kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah sangat suka, sangat cinta orang yang sentiasa bertawakal ya. Orang bertawakal ni dia jaga mulut dia. Dia tak akan marah orang, tawakal pada Allah ya, serah daripada Allah ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Apapun masalah dia hadapi, dia terus rujuk pada Allah. Hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir ya. Insya-Allah sahabat ya. Mudah-mudahan pencerahan buku ni membantu kita untuk meningkatkan standard sirim qalbun salim kita. Sebab kita nak menuju syurga Allah SWT. Allah nak tengok timang amal kita. Amal tu nak tengok hati kita. Dalam timang-timang amal tu, pahala-pahala yang banyak tu, ujungnya nak timang keikhlasan kita, kebersihan hati kita. Ni buat ni sebab apa ni? Nak tunjuk orang ke? Tunjuk orang, habis pahala, buang pahala ya. Ringan timang amal baik itu ringan ya. Ni kenapa ni? Ni nak berlawan dengan orang ya. Nak belum-belum kan? Adakah satu nasihat kat satu buku, mencari ilmu ni jangan rasa nak berlawan dengan orang. Berlawan dengan orang ni habis tak ada pahala ya. Cari ilmu ni nak cari takwa kepada Allah ya, nak pergi takwa. Cari ilmu ni nak berkongsi, nak berdakwah. Kongsilah bahasa lembut kan. Dakwah tu sebenarnya lembut, tapi kita takut. Masyarakat kita dia takut awal. Macam alim sangat lah aku ni, jadi takut. Kalau sharing, sharing semua. Budak-budak kecil pun share, berani pula. Kita guna bahasa share ya. Dapat ilmu kita share ya. InsyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Ada nak kongsi apa-apa sila. Terima kasih. Kalau tak ada, kita tangguhkan jumpa ni insyaAllah. Mudah-mudahan Allah muliakan kita bersama Islam, Allah muliakan kita bersama kalimatul haqq, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma adkhilnal jannah bighairi hisab. Allahumma adkhilnal jannah bighairi hisab. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran.
Allahu Akbar. Syukran Mama Ni. Alhamdulillah.